kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Khawilin bin Nazari, Timbalan Pengarah Kolej Metropolitan Kelantan, barisan ketua-ketua jabatan, penumpang pengarah, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah dan tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita diberikan ruang dan kesihatan baik untuk berada dalam taklim waris Minggu Pengurusan Pelajar Baru Kolej Metropolitan Kelantan sesi 2022-2023. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar kerana berjaya menyambung pelajaran di Kolej Metropolitan Kelantan. Saya juga ingin merakamkan tahniah dan syabas kepada ibu bapa dan penjaga kerana tuan-puan berjaya mencemerlangkan anak-anak tuan-puan selepas SPM dan menyambung pengajian di Kolej Metropolitan Kelantan. Sebelum saya meneruskan ucapan saya pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan kepimpinan tertinggi Kolej Metropolitan Kelantan. Jadi saya mohon untuk berdiri. Yang pertama, yang berusaha Encik Khawilin bin Nazari, Timbalan Pengarah Kolej Metropolitan Kelantan. Yang dihormati Tuan Haji Jahawi bin Mahdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar. Encik Asnawati bin Haji Sariman, Ketua Jabatan Sastra Islam dan Sains Sosial. Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Syaibi, Ketua Jabatan Sains. Dan Dr. Syed Yusof bin Syed Hussein, Ketua Jabatan Matematik. Seterusnya, di atas pentas bersama saya, ada 4 orang penumpang pengarah. Untuk parlimen keempat sepatutnya ada 6 orang. 2 orang kaunselor tidak dapat bersama, terlibat dengan aspirasi keluarga Malaysia di Kota Baru. Jadi kita mempunyai 2 orang penumpang pengarah HCP dan 2 orang penumpang pengarah peperiksaan. Untuk penumpang pengarah HCP yang pertama adalah Encik Muhammad Salmizi bin Muhammad Saleh, Puan Nolaila binti Wan Ahmad. Untuk penumpang pengarah peperiksaan ada 2 orang. Yang pertama Encik Muhammad Aspi bin Dr. Haji Syafiq, dan yang kedua Tuan Arif bin Tuan Mahmud. Jadi saya ingin menunjukkan juga kami ada 12 orang ketua unit, di mana kita ada 12 subjek lah, di mana subjek teras dan 2 subjek wajib. Jadi mungkin ketua-ketua unit yang berada di hadapan saya ini kita boleh pusing sikit lah pada yang duduk balik bapa. Jadi yang inilah untuk makluman tuan-puan. Silakan untuk makluman tuan-puan, inilah 12 orang ketua unit yang menerajui unit-unit masing-masing. Tuan-puan yang saya bolehkan sekian. Jadi untuk makluman tuan-puan, misi Kolej Metropolitan Kelantan adalah menjana ulur pelajar putera berkualiti ke institusi pendidikan pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan juga profesional. Berkali misi kolej membangunkan potensi pelajar putera dalam bidang sains, teknologi dan profesional melalui pendidikan pra-universiti yang berkualiti untuk melahirkan orang insan yang cemerlang. Jadi untuk makluman tuan-puan ni, Kolej Metropolitan ada seluruh Malaysia, kami ada 15 buah kolej, yang mana 12 adalah Kolej Metropolitan Premium dan 3 adalah Kolej Metropolitan Kejuruteraan. Dan 3 ada yang ada kerjasama dengan program Metropolitan adalah Kolej Mara Palenderang dan juga Kolej Mara Kulim. Jadi ini sedikit maklumat untuk tuan-puan. Teras Kolej Metropolitan Kelantan yang mana merujuk kepada super manusia. Dan kita ada, kami ada 12 pengurusan tertinggi
221 orang pensyarah dan dibantu oleh 63 anggota kumpulan pelaksana. Manakala unit di Kolej Profesor Kelantan ada 12 unit yang melibatkan mata pelajaran teras dan juga mata pelajaran wajib. Jadi untuk makluman perempuan semua kita ada unit kimia, fizik, biologi yang mana unit ni adalah di bawah Jabatan Sains. Untuk unit kimia ada 40 orang pensyarah, unit fizik 34 orang pensyarah dan unit biologi 24 orang pensyarah. Untuk Jabatan Matematik ada 2 unit di bawah Jabatan Matematik iaitu unit matematik dan juga unit sains komputer. Unit matematik ada kurang 35 orang pensyarah dan sains komputer seramai 17 orang pensyarah. Seterusnya adalah untuk Jabatan Sastra Islam dan Sosial, kita ada bahasa Inggeris seramai 19 orang. Pengajian am dan pendidikan Islam, pengajian am macam kelas kita ada 5, pengajian agama Islam kita ada 7, pengurusan perniagaan ada 6, perakaunan ada 7 dan ekonomi ada 6 orang pensyarah. Manakala di bawah Jabatan Khususan Pelajar hanya ada 1 unit sahaja iaitu co-curriculum, iaitu seramai 9 orang. Jadi di sini pelajar, anak pelajar atau puan akan belajar bukan sahaja subjek teras maupun wajib, mereka juga kita memberi co-curriculum sebab kita nak melahirkan pelajar cemerlang, akademik sahsiah dan dari segi kesihatan mereka pun kami mendidik beratkan. Berkaitan kelulusan akademik pensyarahan untuk makluman hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita telah memiliki 5 orang pensyarah yang ada kelulusan PhD, 61 orang sarjana atau master, 25 orang adalah pelajar mensuplasi yang cemerlang yang kita hantar ke luar negara dan kembali bertugas di kolej-kolej metroplasi. Di sini kita ada seramai 25 orang. Jadi untuk makluman tuan-tuan sekalian, di akhir semester biasa adalah pemilihan untuk pelajar-pelajar untuk keluar negara yang mana mereka ni akan mengambil pendidikan dan bertugas di kolej metroplasi. Jadi gabungan pensyarah kita ada juga samping pensyarah kita lulusan PhD dan juga sarjana. Kita ada pensyarah subjek atau expert SME. Ada pensyarah itu mempunyai kepakaran yang khusus dalam bidang mata pelajaran mereka. Kita ada juga pensyarah cemerlang. Yang terbaru kita dapat 5 orang lagi pensyarah yang telah dinazirkan dan telah diiktiraf sebagai pensyarah cemerlang. Dan yang lainnya itu sekurang-kurangnya mereka ada sarjana muda di bidang masing-masing. Jadi untuk makluman tuan-tuan juga bahawa di sini para pensyarah yang mengajar anak perempuan yang datang di sini adalah untuk pengurusan masing-masing. Kalau pensyarah lepasan biologi contohnya akan mengajar biologi sahaja. Dan lepasan fizik akan mengajar fizik sahaja. Mereka akan mengajar bidang khusus mereka. Jadi di sini kita dapat melihatlah bahawa pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan maupun Kolej Matrikulasi lain akan mengajar berasaskan bidang khusus. Jadi mereka tidak ada masalah dari segi penyampaian kandungan subjek masing-masing. Untuk jurusan yang ditawarkan, jurusan yang ada di Kolej Matrikulasi Kelantan ataupun di Kolej Matrikulasi Premium adalah jurusan sains dan juga perakaunan. Untuk sains kita pecahkan pada 3 iaitu dalam hayat, fizikal dan sains komputer. Dan untuk perakaunan tak adalah perakaunan yang khusus pada perakaunan. Untuk sains hayat, mana-mana pelajar yang mengambil jurusan sains hayat, subjek atau mata pelajaran yang teras yang
perlu mereka ambil adalah kimia, fizik, matematik dan biologi. Sekiranya pelajar mengambil jurusan sains fizikal, mereka akan mengambil kimia, fizik, matematik, tiada biologi tetapi diganti dengan sains komputer. Ya, apabila pelajar mengambil jurusan sains komputer, ya, pelajar akan mengambil subjek kimia, matematik, tak ada fizik, diganti dengan biologi dan sains komputer. Manakala jurusan perakaunan, ya, pelajar akan mengambil mata pelajaran atau subjek perakaunan, ekonomi, matematik dan pengurusan perniagaan. Itu yang saya nyatakan tadi adalah berkaitan dengan subjek atau mata pelajaran keras. Untuk mata pelajaran wajib, pelajar akan ambil sama ada di semester 1 maupun di semester kedua sepanjang sesi pengajian di Kolej Matrikulasi Kelantan kecuali bahasa Inggeris. Jadi subjek yang atau mata pelajaran yang diambil untuk wajib adalah bahasa Inggeris, kurikulum pendidikan Islam atau moral dan pengajian ham matrikulasi. Jadi kalau tuan-puan melihat kombinasi atau penggabungan mata pelajaran pelajar-pelajar di program matrikulasi ini, kita nak pelbagai kebolehan, bukan saja akademik, di bidang kemahiran soft skill, mereka juga dibimbing ataupun dibentuk apabila mereka mengambil mata pelajaran wajib. Yang ini saya kongsikan juga kejayaan alumni. Saya bagi contoh lah. Kejayaan alumni, mana pelajar Kolej Matrikulasi Malaysia ni ada masuklah pertandingan-pertandingan. Yang mana mereka kita sarankan lah untuk masuk bertanding. Contohnya daripada Selangor, dia Pahang, Johor. Di mana kalau kita orang berempat pelajar ni dia OKU lah. Johor, Parlimen Johor adalah satu kolej yang meletakkan pelajar OKU. Kalau korang tengok dia CGPA 3.8. Pelajar-pelajar ni walau macam mana keadaan dia ni, kalau mereka fokus betul-betul, insyaAllah mereka boleh cemerlang di program integrasi dan kolej-kolej integrasi. Macam modul Hazian Shah bin Abdul Jalil. Yang ni dia dapat anugerah pelajaran diraja Majlis Raja-Raja Malaysia. Sebab dia cemerlang lah akademik. Di situ menunjukkan bahawa keluaran daripada integrasi pada saing lah untuk cemerlang sama ada di program integrasi maupun di peringkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hala tuju pelajar seperti mana saya maklumkan tadi, pelajar selepas dia nak habis pengajian, dia boleh melalui permohonan melalui BU untuk ke universiti awam ataupun swasta ataupun dia pergi ke luar negara. Jadi untuk makluman tuan-puan sekalian, sebelum pelajar-pelajar matrikulasi habis pengajian, kita ada minggu kerjaya bersama dengan wakil-wakil daripada semua universiti di seluruh Malaysia. Jadi anak-anak pelajar ni dia tak libatkan untuk masuk UM bidang ni berapa dia punya dia punya CGPA dia. Yang masuk kat sini berapa CGPA dia. Jadi mereka ni dah dapat gambaran apabila mereka nak hold masuk universiti. Yang ni amat penting. Tuan-tuan boleh ingat anak-anak pelajar ni, ini penting. Sebab universiti akan bagi gambaran kalau nak buat kos ni apa dia punya CGPA. Masalah yang berlaku adalah pelajar kadang-kadang dia nak minta kos ke bidang tersebut tapi dia tak ingat pendidikan diberi pada dia. Jadi ada sebenarnya 99% pelajar lepas integrasi dapat tempat di universiti. Kadang-kadang ada sedikit mungkin 0.0 adalah kesilapan mereka mengisi borang masa review. Jadi tak ada masalah. Jadi minta sarankan anak
tuan-puan peka dengan minggu kerjaya pernikahan yang diberikan. Sekiranya ada anak-anak tuan-puan berminat nak jadi tenaga mengajar di program matrikulasi, mereka ni boleh mohon. Dia ada ujian di samping kita melihat keputusan peperiksaan, ada juga ujian fizikal untuk mereka, dengan kerjasama daripada IPG lah. Dan dia benda ni dibuat di semua kolej matrikulasi. Ada panel-panel bataliah akan buat pemilihan. Jadi untuk makluman buat masa ni kita ada 4 negara yang mengiktiraf ini yang officially dah secara rasmi. Tapi pengalaman kita lepas di pelajar menggunakan kelulusan matrikulasi tiada masalah. Mereka dapat menyambut pengajian. Ada yang buat dekat Dublin lah, ada yang buat dekat Russia lah, menggunakan sijil matrikulasi. Jadi kalau tuan-tuan melihat dekat UK, United Kingdom, kita mantau pelajar kita dekat UK, Australia, New Zealand, dan insyaAllah yang kami ni kita akan hantar ke Korea. Semua universiti yang kita hantar pelajar ni adalah universiti yang hebat-hebat. Pada 2014, masa itu saya di bahagian matrikulasi, saya bersama dengan pengarah bahagian matrikulasi yang sebelum itu, Dr. Saria, kami telah pergi ke Australia untuk mendapat pengiktirafan untuk hantar pelajar matrikulasi ke sana. Kita ambil University of AIDS, 8 ke 6, daripada 8 ke 6 misi yang terbaik di Australia. Alhamdulillah, kita mendapat pengiktirafan daripada mereka lah. Jadi kalau ada dalam kalangan perempuan berminat untuk menjadi tenaga mengajar di program matrikulasi, mereka boleh awal-awal ni dah strategi macam mana nak belajar, apa yang perlu ada, apa yang perlu kelebihan yang ada dan sebagainya. Bolehlah berhubung dengan kaunselor kami Puan Alwani dan Puan Rada. InsyaAllah mungkin izin Allah Ta'ala mereka dapat peluang. Sebab universiti yang kami hantar ni bukan calang-calang. Universiti hebat. Macam kita dekat UK, Birmingham, Manchester. Tapi kalau mereka niat kata sebelum dia tak berpeluang sama, di college matrikulasi ni lah, peluang ada lagi untuk mereka keluar negara. Sebelum saya meneruskan untuk harapan saya, jadi saya ni lah nak maklumkan pada tuan-tuan sekalian, jadi sepanjang penubuhan program matrikulasi, kita telah berjaya menghasilkan pelajar lebih daripada 450,000 orang pelajar. Jadi kalau tuan-tuan tengok sekali, kalau jumpa di mana, doktor ke engineer mana, tuan-tuan tanya, mereka dulu lulusan mana? Lambai mereka ni daripada lulusan program matrikulasi. Jadi anak-anak tuan-puan nanti insya-Allah mereka akan mengikuti jejak-jejak abang-abang senior dan kakak-kakak senior. Dan apabila mereka berhasil, jangan risau, kita juga ada program program Metro ni adalah program di mana pensyarah akan membimbing anak perempuan untuk membina jati diri. Sebab kita tahu anak pelajar ni yang sesi ni dia unik sikit. 2 tahun mereka dalam keadaan pandemik, belajar banyak dalam atas talian. Jadi jangan risau, kita ada program Metro yang mana pensyarah-pensyarah kita yang berkaliber akan membantu anak perempuan. Yang penting anak-anak pelajar, anak perempuan ni kena rujuk ke pensyarah. Begitu juga kita ada juga program yang pada program yang kita ada pelajar PRB, pemimpin rakan dinamik, yang mana pelajar-pelajar ni akan juga membantu rakan-rakan. Kita akan pilih pelajar ni, mereka ni akan membantu rakan-rakan yang ada masalah belajar di luar waktu pembelajaran. Habis bulan kelima, mereka boleh buat discussion dengan rakan-rakan yang kita latih ni, rakan dinamik. Jadi ruang dan peluang sentiasa ada di program matrikulasi di Kolej Matrikulasi Kelantan,
dan kolej-kolej meritokrasi seluruh Malaysia. Jadi tuan-puan sekolah anak-anak tuan-puan untuk ambil tahu dan ambil peluang peluang yang ada untuk mencapai impian dan harapan tuan-puan dan juga impian dan harapan mereka. Jadi akhir sekali besarlah harapan saya dan tim saya yang diharapkan ni dan juga ketua-ketua unit untuk bersama-sama lah tuan-puan bersama-sama dengan pihak kolej untuk merealisasikan visi-visi kolej dan juga program edukasi dan juga mencapai cita-cita dan harapan tuan-puan kepada anak-anak. Dan jangan lupa kita sama-sama kami sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak perempuan dan kami mohon juga lah perempuan sentiasa mendoakan, memberi sokongan kepada anak-anak supaya mereka terus cemerlang di program edukasi sepanjang mereka berada di sini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.